Assalamualaikum. Hello, Tajiahau. Waalaikum. Okey, hari ini pertama kalinya Abby nak kongsikan sebuah kisah sejarah dari legenda utara tanah air kita. Langkawi. Langkawi adalah sebuah pulau cantik yang penuh dengan keindahan pulau-pulau dan pantainya yang bersih serta menawan hati. Begitu juga sawah padinya yang menghijau. Di sebalik keindahan itu semua tersimpan sebuah kisah misteri dan legenda yang menyayat hati. Dikisahkan pada zaman dahulu, Pandak Maya yang berasal dari Indonesia telah pergi merantau ke negeri Siam untuk mencari rezeki. Siam adalah nama lama bagi negara Thailand. Setelah tiba di Siam, Pandak Maya memulakan kehidupan barunya. Di sana dia bertemu seorang wanita cantik yang memikat hatinya yang diberi nama Endak Alang. Endak Alang merupakan dayang di istana yang menjaga Puteri Siam. Setelah mengetahui dayangnya Endak Alang ingin berkahwin dengan Pandak Maya, Puteri Siam pun melepaskan Endak Alang. Setelah keluar dari istana, Pandak Maya dan Endak Alang pun berkahwin. Setelah berkahwin, Pandak Maya dan Endak Alang memulakan kehidupan baru. Mereka telah berhijrah ke sebuah pulau yang diberi nama Pulau Langkawi. Penduduk Langkawi kebanyakannya menjalankan kehidupan dengan bertani. Begitu juga dengan Pandak Maya dan Endak Alang yang memulakan kehidupan mereka dengan bertani dan mencari rotan. Dari hasil titik peluh itulah akhirnya mereka dapat mendirikan rumah yang lebih baik dan membeli tanah serta bendang dari orang kampung. Selain bertani dan mencari rotan, mereka juga mencari kemenyan dan sarang burung jual. Inilah yang telah melipat gandakan lagi rezeki mereka sehingga mereka menjadi salah satu keluarga yang berada di Langkawi. Walaupun serba berada, mereka masih lagi tidak dikurniakan seorang anak. Suatu hari ketika Pandak Maya berehat di tepi bendang, dia terdengar suara bayi yang menangis. Dia pun mencari suara bayi tadi dan alangkah terperanjatnya dia ketika mendapati suara bayi itu datang dari kerak nasi yang dijumpai. Pandak Maya membawa kerak nasi itu pulang ke rumah dan menyuruh Mak Endak Alang mencampurkan kerak tadi ke dalam masakan yang dimasak oleh Endak Alang. Tak lama selepas kejadian itu, Endak Alang pun mengandung. Berita ini sangat menggembirakan Pandak Maya. Setelah 9 bulan Endak Alang mengandung, akhirnya Mahsuri pun dilahirkan. Kelahiran Mahsuri membawa tuah kepada mereka. Semua hasil bendang menjadi-jadi dan rezeki perniagaan pun bertambah maju. Harta mereka juga semakin melimpah ruah. Kerana itulah ada penduduk di sana menggelarnya orang kaya Pandak Maya. Mahsuri dibesarkan dengan didikan agama dan adat Melayu yang cukup. Dia juga diajar ilmu persilatan untuk mempertahankan diri. Setelah dewasa, nama Mahsuri sering disebut-sebut oleh para pemuda di kampungnya serta di seluruh Langkawi. Kerana Mahsuri mempunyai paras rupa yang cantik serta budi pekerti yang sopan. Di antara pemuja-pemuja yang menaruh hati kepada Mahsuri ialah Wan Yahya atau dipanggil Datuk Perkemal Jaya. Dia adalah penghulu kampung, juga wakil kepada Sultan Kedah ketika itu. Dia ingin menjadikan Mahsuri sebagai isteri keduanya, tapi ditentang oleh isterinya Wan Mahora. Setelah berfikir panjang dan demi menjaga nama baiknya, dia melupakan hasrat itu. Wan Yahya mempunyai seorang adik lelaki yang bernama Wan Derus. Wan Derus juga telah terpikat hati kepada Mahsuri. Dia pun menghantar wakil untuk meminang Mahsuri dengan persetujuan abangnya Wan Yahya. Ibu bapa Mahsuri akhirnya bersetuju dan mereka pun disatukan dalam majlis yang disambut dengan penuh meriah. Berapa bulan berlalu, akhirnya Mahsuri hamil anak sulungnya. Ketika Mahsuri hamil anak sulungnya, keadaan Kedah ketika itu sedang bergolak. Siam ingin mengambil bahagian utara Kedah menyebabkan berlakunya peperangan. Sultan Kedah mengarahkan semua panglima-panglima pembesar-pembesar juga rakyat jelata mempertahankan negeri Kedah. Demi menyelamatkan negeri, suami Mahsuri Wan Derus juga terlibat menyertai peperangan itu. Hati Mahsuri sangat berat melepaskan suaminya Wan Derus untuk pergi berperang. Akhirnya Mahsuri mengalah dan terpaksa akur. Sebelum Wan Derus berangkat berperang, dia meninggalkan Mahsuri di rumah ibu bapa Mahsuri.
Suatu hari, ada seorang pemuda dari Aceh bernama Deramang datang ke Langkawi. Dia bekerja dengan Pak Ndak Maya di Bendang dan membantu Pak Ndak Maya berniaga. Deramang sudah dianggap seperti anaknya oleh Pak Ndak Maya dan Mak Ndak Alang. Masuri juga dianggap seperti adiknya. Dia menjaga Masuri dengan baik, apatah lagi ketika masih sedang mengandung. Deramang seorang pemuda yang rajin dan mempunyai bakat menyair. Ramai yang suka mendengar syair-syairnya. Tiap malam, Deramang akan bersyair di rumah Pak Ndak Maya dan Mak Ndak Alang. Penduduk kampung juga ramai yang datang mendengar Deramang bersyair. Ramai yang menyebut betapa masyhurnya keluarga Pak Ndak Maya, termasuklah Masuri. Kemasyhuran keluarga Masuri tidak disenangi oleh isteri Wan Yahya, iaitu Wan Mahora. Wan Mahora berniat jahat terhadap Masuri. Dia melihat betapa rapatnya hubungan Masuri dengan Deramang. Dia mencari idea untuk menjatuhkan Masuri. Wan Mahora menghasut suaminya Wan Yahya dan orang kampung untuk menangkap Masuri kerana katanya Masuri bersama Deramang sedang bermukah di rumahnya. Akibat termakan hasutan Wan Mahora, Wan Yahya dan orang kampung sangat marah lalu ke rumah Masuri untuk menangkap Masuri dan Deramang. Ketika Wan Yahya dan orang kampung tiba di rumah Masuri, Deramang tidak ada di rumahnya, hanya Masuri dan anaknya saja yang ada. Tetapi Masuri tetap juga ditarik keluar dan ditangkap. Dia juga terpinga-pinga dengan apa yang berlaku. Deramang yang mengetahui Masuri ditangkap terus menuju ke rumah Masuri. Dia menolong Masuri tetapi telah dibunuh oleh Wan Yahya. Masuri juga telah mengatakan yang dia difitnah dan tidak sekali berbuat mukah, seperti yang dikatakan oleh Wan Mahora dan orang kampung. Kerana perasaan cemburu, Wan Mahora merampas keris suaminya Wan Yahya lalu menusuk Masuri sebanyak 2 kali. Sebelum Masuri meninggal dunia, dia bersumpah dan mengatakan jika benar darah yang mengalir ini darah tidak berdosa, 7 keturunan tempat ini seperti pandang tandus. Masuri meninggal dunia pada tahun 1819 dan dimakamkan oleh bapanya Pak Ndak Maya dan Ndak Alang ketika semua orang kampung berlari bertempiaran kerana hujan ribut mulai turun. Dikatakan juga setelah Masuri meninggal, Langkawi telah kalah dalam peperangannya menentang Siam. Hujan ribut juga turun dengan lebatnya selama 7 hari. Ia telah memusnahkan sawah bendang orang kampung. Setelah hujan ribut berlaku, kampung Masuri telah menjadi padang yang lapang seperti apa yang disumpah olehnya. Wan Yahya juga telah disiksa dan dibunuh oleh tentera Siam. Begitu juga dengan nasib isterinya Wan Mahora yang dirogol dan dibunuh. Setelah pulang ke kampung, Wan terus mengetahui nasib yang menimpa Masuri. Dia sangat sedih dan kecewa. Akhirnya, Wan terus membawa anaknya Wan Hakim mengikut Pak Ndak Maya ke kampung Ndak Alang di Kemala, Phuket, Thailand. Sehingga kini hanya seorang saja waris Masuri yang dapat dijejaki di Thailand, iaitu Nong Me atau nama Melayunya Wan Asyah Wan Nawawi yang menetap di Phuket, Thailand. Legenda Masuri ini tidak pernah lekang dari ingatan penduduk Kedah dan Malaysia. Makam Masuri juga tidak pernah lengang dari kunjungan orang ramai serta pelancong dari dalam dan luar negara. Al-Fatihah buat Masuri binti Pak Ndak Maya. Okey, pada yang tahu kisah sebenar, bolehlah komen di ruangan komen di bawah. Like, subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih. Thank you. 谢谢 Nandre.